Sekarang ni pekebun getah dah senang banyak dah. Dia kutip dia tinggal. Kalau dulu depo bawa mai sendiri di depo. Bila orang kata wanita, boleh ke buat takat mana nak bertahan? Kalau kita hanya tahu nak beluh saja ternakan ni, memang sat je. Kayu leban ni sebenarnya kayu yang sangat baiklah. Bunyi dia padu dengan padat. Dia bukan sahaja pengekalan kepada perusahaan, tetapi memastikan permainan tradisi ini tidak hilang begitu sahaja. Minat-minat anak muda ni yang pelapis baru, kami boleh mendidik dia orang lah supaya dapat membuat alat tradisional ni. Saya punya pekerja, dia akan pergi ambil. Dia tak payah nak bawa dengan keadaan jalan kita tak tahu dalam apa ni kebun, dalam ladang kan. Penanaman getah di Malaysia telah bermula sejak tahun 1877. Ia berkembang menjadi satu komoditi utama yang menyumbang kepada ekonomi negara. Namun segalanya bermula dari titis-titis susu getah yang dihimpun penuh jerih payah oleh individu yang dipanggil pekebun kecil di pelosok kampung dan desa. Kampung Kubang Batang, Kangal Perlis. Seorang wanita bangkit sebagai usahawan ternakan berjaya. Cik Amah Cik Mit, 54 tahun, seorang anak pekebun kecil yang mewarisi sebidang kebun getah. Generasi kedua ini nekat meninggalkan kerjayanya demi mengusahakan kebun yang ditinggalkan arwah bapanya. Realiti menjadi pekebun kecil tidak mudah. Pokok getah tua yang tidak ekonomik menjadi cabaran utama. Namun, dengan menyertai program tanam semula di bawah Rizda pada 2011, harapannya kembali bersinar. Merasai sendiri perit lelah bergelar penoreh, tidak sekalipun mematahkan semangat Cik Amah. Dipercaya akan potensi dan keuntungan yang dilihat dalam industri getah. Mula kita menoreh itu berasa, teruk jugalah, tak biasa kan. Lepas tu bila dah memanglah tengok getah ni satu dia bergantung pada harga semasa. Kena waktu time masa yang orang kata apa, masa harga getah tinggi tu seronoklah menorehnya kan. Bila harga rendah tu kita kadang-kadang kita berhenti dulu. Kita biarkan pokok kita sendiri kan, kita biar dia pulih. Lagi lebih elok lah, tak padan dengan hasil harga tu kan. Sebelum ni tak ada pengalaman lah nak menoreh tu. Tapi bila kita belajar dan kita usaha yang mereka bagi kursus-kursus yang mereka ajurkan tu, alhamdulillah boleh menoreh. Boleh dah. Macam mana kita nak urus sekarang ni? Ibu kepada 3 anak ini tidak pernah luntur semangat. Sementara menunggu tuaian hasil getah, Cik Amah dan suami mula menternak kambing secara kecil-kecilan sebagai mata pencarian, bermula dengan hanya 4 ekor kambing. Biarpun mata masyarakat memandangnya dengan sinis, Cik Amah yakin dengan pilihannya. Setiap orang ada bidang masing-masing, ada kemahiran masing-masing. Jadi itu saja yang ada. Kita nak masak tak pandai kan. Kita nak menjahit pun kita bukan bidang kita. Jadi ternakan ni dah minat sama. Yang tu minat yang penting. Kalau saja-saja nak suka memang tak boleh menternak ya kan. Bukan takat nak bela saja. Kita kena tahu semua daripada segi makanan, perubatan. Kita kena tahu. Baru kita boleh berkembang. Kalau kita hanya tahu nak bela saja ternakan ni, memang sat je kita boleh bertahan. Untuk ternakan kambing ni,
memanglah orang katakan sekarang ni pemakanan ni memang cukup pentinglah untuk ternakan kambing ni. Jadi kalau kita tak pandai dalam tak belajar ataupun tak pandai dalam masalah pemakanan ni, kita jadi orang kata terlebih kos perbelanjaan kita. Tak ada, orang kata bela saja ya tak dapat apa. Tapi kita kena tu orang kata ilmu penting, ilmunya kita belajar, kita kena ada gunakan bahan-bahan inisiatif yang kita belajar tu kita praktikkan dalam peternakan kambing ni. Contoh yang bahan-bahan yang kita boleh untuk makanan kambing yang elok untuk kambing kita adunkanlah. Kita buat untuk nak mengurangkan kos perbelanjaan kambing lah. Kisah seorang usahawan instrumen muzik etnik di Kampung Tonjos, Segamat Johor tidak jauh bezanya dengan Cik Amar. Instrumen kebanggaan masyarakat Melayu, kompang mempunyai nilai seninya estetik dan bersejarah. Ismail A. Hamid mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam penghasilan kompang di Segamat Johor. Beliau, generasi kedua keluarga pembuat kompang, adalah antara 4 pengeluar kompang utama di negara ini. Sungguh pun seni penghasilan kompang kini semakin ditinggalkan, Ismail menagih minat anak muda untuk mengekalkan ilmu pembuatan kompang dari generasi muda. Menghasilkan kompang dengan irama paluan yang kuat dan padu bukanlah satu proses yang boleh dianggap mudah. Selain membuat kompang, Ismail juga mahir menghasilkan alatan muzik Melayu jenis paduan lain seperti rebana, jidur dan gong, bergantung kepada tempahan yang diperolehi. Bahan asas bagi rangka kompang atau balok memerlukan mutu dan kualiti kayu yang baik, iaitu dari kayu leban. Kayu leban ni sebenarnya kayu yang sangat baiklah dari segi untuk mendatangkan bunyi. Urat-urat dia agak padat, dia tak kasar. Apabila kita pukul, bunyi dia akan keluar. Dari segi kekerasan dia boleh mendatangkan bunyi yang baik sebenarnya. Walaupun dia berat tetapi bunyi dia padu dan padat. Kita pun dah mencuba kayu lain seperti sena, kayu mata kucing, tapi risikonya kekeringan dia akan macam menggeleding. Kayu leban ni dia padat, dia padu. Khas bagi negeri Johor dan Selangor memang tak nak guna kayu lain lah. Pihak kami memang gunakan kayu leban. Di mana negeri Johor ni berdekatan dengan Lipah Hang dengan Melaka. Kayu leban ni memang tidak boleh dibuat kayu balak kerana dia hanya 5 kaki saja ketinggian. Bagi tempat lain ni terpaksa menggunakan kayu rambutan, kayu mata kucing. Jadi kualiti tu yang membuatkan syarikat kami diterima oleh pihak-pihak kebudayaan lah. Bermula seawal dini hari, berdepan aroma skrap getah yang kuat. Itulah lumrah seorang pekebun kecil getah. Peranan mereka dalam menjana ekonomi negara melalui hasil getah sejak dahulu sama ada diusahakan sendiri atau melalui sistem pawah dengan mengupah orang untuk menguruskan hasil getah. Kini, perusahaan kebun getah kurang sambutan daripada generasi muda yang inginkan kerjaya lebih profesional. Pendang Kedah. Hasil susu getah dibawa dan dihimpunkan di depo getah pertama di Kampung Sawah Besar milik pengusaha Cik Hasan Saman, 58 tahun. Bergelumang dengan skrap getah hampir 20 tahun, Cik Saman membeli hasil jualan penoreh getah yang berada di bawah kawasannya. Masa dulu, PLSM, orang yang beli skrap ni, depo ni tak banyak. Di sini saya ada 2 biji saja depo. Lepas tu, Law ni, dia banyak depo. Sampai 4 depo. Kawasan ni saja. Jadi barang tu dia akan pecah pergi rata. Betul tak? Dia pergi rata, jadi tak banyak lah. Dia pergi sini sikit, sini sikit. Kalau dulu, 2 depo saja. Dia tak pergi ke lain lah. Dia main sini semua, barang letak. Tapi ada juga yang luar daripada kampung ni pun ada. Sampai siapi sana kat
Kampung Baru, Bukit Teruk. Pernah saya sampai ke dia lain pada luar pada kawasan. Pernah panggil tapi kita tak maulah sebab apa. Di sana dah ada depo tu kawan-kawan kita tak maulah. Kawasan kawan punya kita tak ambil. Kita kawasan hak depo kita saja. Usai menoreh, tibalah masa mengambil hasil torehan. Sistem yang diamalkan Cik Hassan cukup meringankan beban penoreh getah dari sudut logistik dan kos penghantaran hasil getah. Alah bisa tegal biasa. Sebagai bekas penoreh, beliau sendiri cukup arif dengan kekangan dan masalah penoreh getah di kampungnya yang rata-rata sahabat handai Cik Hassan sendiri. Inilah masanya dia kembali berbakti kepada kampungnya dengan turut dibantu oleh keluarganya. Dulu, mereka kena bawa sendiri, mai. Pelanggan-pelanggan ni sendiri dia kena bawa mai ke kedai. Law ni, mereka tak payah bawa mai ke kedai. Saya punya pekerja, dia akan pergi ambil. Mereka cuma kutip. Tinggal saja. Siap, mereka tinggal, mereka balik. Mereka balik, mereka mai tunggu di kedai saja. Ambil duit. Banyaklah kemudahan tu. Dia tak payah nak bawa dengan keadaan jalan bukan tak tahu dalam apa ni kebun, dalam ladang kan. Kira sekarang ni perkebun getah ada orang kata apa? Dia senang banyaklah. Dia kutip-kutip, dia cuma lungguk-lungguk di dalam kebun. Nanti kita punya pekerja dia ambil ya. Dia letak. Dia tinggal tu, dia kutip dia tinggal. Kalau dulu depa kena bawa mai sendiri. Bawa dengan motor, bawa mai sendiri di depo. Tidak mahu berada dalam keadaan selesa, Cik Amah dan suaminya sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menambah hasil pendapatan isi rumah mereka. Biarpun berbekalkan ilmu kursus dan pengalaman lebih 10 tahun menternak haiwan ruminan ini, Cik Amah masih menerima kritikan kerana kerjayanya sebagai penternak. Bila orang sebut ternakan ni, bila orang kata wanita, boleh buat ke tidak? Selalu macam itulah. Dia akan tanya, kalau kata orang nak bagi bantuan kat kita pun, boleh ke buat, takat mana yang nak bertahan? Tapi itu adalah cabaran untuk kita. Bila orang kata macam tu kan, kita kata semangat. Orang boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Itu yang saya pegang. Kalau orang lelaki pun apa beza? Semua ada kemahiran masing-masing. Jadi itu yang saya teruskan buat macam tu. Jadi memanglah bila kita kata start orang kata nak bertahan. Tapi alhamdulillah kata apa dengan usaha kita berkat kita mahu belajar. Benda baru, setiap apa yang perlu untuk kita adopsikan ternakan ni, kita belajar. Dari satu ke satu sampai alhamdulillah lah. Sebab berjaya macam sekarang lah. Mahu menutup mulut mereka yang tidak percaya dengan kemampuan dirinya, Cik Amah komited untuk menggapai kejayaan lebih jauh. Melihat kepada kejayaan penternakan kambingnya, Cik Amah memberanikan diri memohon bantuan Risda untuk penternakan ayam piru di bawah program agro makanan. Permintaan daging dan baka ayam piru yang tinggi dilihat mampu membuka peluang kepada Cik Amah untuk lebih berdaya maju. Bila dah kita projek kambing kita berjaya, bila orang dah tahu semua, pentingnya ternakan kita bertambah. Jadi lepas seronok. Apa salahnya? Orang kata kita ada kawasan, dia kata apa salahnya kita tambah lagi satu produk. Dia kata sebab waktu ayam piru tu, ternakan ayam piru tu, waktu tu masa Covid. Nak jual kami sekok-sekok, tak ada siapa nak beli. Kan orang kata contoh macam itulah. Lepas tu dia kata boleh kita tambah satu produk lagi, kita ayam. Bila ayam ni mudah sikitlah sebab dia kecil. Kalau jual sekok pun orang boleh beli lagi. Tu dia kata tak mau dak tengok. Orang kata depa yang syorkan kita. Tawarkan kita nak ni dak buat kelompok untuk ternak agro makanan untuk ayam piru. Betul alhamdulillah lah. Dia tengok kuasa betul kita bolehlah juga. Dia kata untuk 3 orang satu kelompok. Jadi kita satu kampung kan kita buat berjaya lah. Alhamdulillah pendapatan pun orang kata bertambah tadi bila ayam biru ni sebab apa tak banyak orang yang menceburkan diri dalam ternakan ayam biru ni.
Jadi orang kata baguslah untuk kita kan. Satu yang benda yang baru, benda yang orang tak buat. Jadi pasaran pun senang. Komuniti penduduk kampung Sawah Besar, Pendang Kedah sentiasa menyambut baik program yang dianjurkan oleh pihak Risda. Program Pergerakan Wanita Pekebun Kecil (PWPK) memberi fokus kepada pembangunan institusi pekebun kecil melalui aktiviti sosial serta ekonomi yang sepenuhnya diterajui oleh kelompok wanita, terutamanya bagi isteri dan anak-anak pekebun kecil. Aktiviti yang diorang buat adalah secara model insan ataupun kemasyarakatan lah. So salah satunya apabila mereka beramai-ramai berkumpul dan diorang juga bersama-sama ke kebun dan sebagainya, ataupun ada aktiviti kemasyarakatan sama ada di surau, di dewan, di galeri ataupun di rumah-rumah yang adanya kenduri dan sebagainya, mereka berkumpul bersama-sama dari segi model insan lah, mengeratkan hubungan silaturahim. Secara tak langsung juga kita ada buat program bersama Risda dan kita memanggil dan menjemput seluruh kampung di kawasan Kampung Sawah ini dan turut hadir untuk mengeratkan hubungan antara pihak pekebun kecil di Kampung Sawah dan juga pihak Risda. Mereka ini wanita hebat yang tidak pernah kenal erti mengalah. Berusaha dalam penambahbaikan diri dengan sokongan program di bawah agensi ini dalam usaha menaik taraf kehidupan mereka dengan ekosistem penghasilan produk tempatan yang lebih dinamik dalam menjana ekonomi sara diri. Mereka juga aktif. Di kampung ini dia ada satu tradisi iaitu dengan menghasilkan tepung sagu daripada pokok rumbia. So kita dah lihat pemprosesan menghasilkan tepung sagu daripada pokok rumbia dan hasilnya dapat menghasilkan cendol, iaitu cendol daripada sagu pokok rumbia. So dan ianya juga boleh dijual dengan harga RM20 sekilo di kawasan kampung ini, dan juga bila ada tempahan daripada luar, mereka juga menghasilkan untuk memenuhi permintaan daripada luar tersebut. Tidak mahu ditakut lama, skop perkhidmatan Risda kepada pekebun kecil tidak hanya dilihat bergantung secara berterusan kepada hasil getah. Pelbagai program-program lain turut dilaksanakan melibatkan sektor keusahawanan serta pembangunan masyarakat desa. Program pembangunan institusi dan modal insan diwujudkan bagi pembangunan menyeluruh bukan sahaja kepada pekebun kecil tetapi juga kepada ahli isi rumah pekebun kecil digalakkan untuk terlibat dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Selain daripada hasil getah di kebun getah, di kawasan kampung ini juga mereka aktif untuk tanam buah salak ataupun pokok salak sebagai selingan ataupun integrasi bersama pokok getah. So dengan integrasi pokok buah salak dan juga pokok getah, secara tak langsung mengoptimumkan penggunaan kawasan kebun itu dan menghasilkan harga yang lebih baik yang mereka dapatlah, dan seterusnya menambahkan pendapatan ekonomi isi rumah di kampung ini. Di Kampung Sawah Besar Pendang, terletak sebuah kedai santan dan kerisik yang diusahakan oleh pasangan Cik Hassan Kalipah Senapi. Pasangan yang sudah berumah tangga selama 35 tahun ini mula berniaga santan dan kerisik sejak tahun 2016. Kedai yang dibina hampir sedekad lalu menjadi punca pendapatan buat wanita berusia 50 tahun ini yang pada asalnya hanya untuk menambah rezeki keluarganya. Antara pelanggan yang sering mendapat bekalan santan dan kerisik berterusan ialah penduduk setempat serta kawasan luar. Ini kerana rata-rata juadah yang dimasak banyak menggunakan bahan berasaskan santan dan kerisik.
Kadang-kadang tu pelanggan mai dia tahu kat apa santan kat apa elok pada kedai lain. Sebab apa? Saya kata santan ni siapa yang nak masa tu jugalah buat. Tak mau kata nyok masam kan nyok apa saya tak guna nyok tu. Pakai nyok betul-betul elok. Pembekal tu dia hantar kelapa bulat. Kadang-kadang tak cukup kelapa bulat tu saya pergi ambil kat Simpang 4 dia pakai nyok Indonesia. Dengan nyok kita kampung lah. Nyok tu depa hantar nyok bulat. 2-3 hari sekali mereka hantar dalam 100 biji, 70 biji. Kalau macam dengan saya tak puas hati dengan nyok yang mereka bawa mai, saya pergi ambil nyok Indonesia. Campur sekali. Bermula dengan hanya modal kecil, penjualan santan dan kerisik Khalipah sebelum ini hanya cukup untuk bantu menampung pendapatan suaminya. Perniagaan Khalipah mendapat perhatian daripada pihak pejabat Rizda daerah yang membuat pemantauan di depo Cik Hassan. Mereka mencadangkan agar Khalipah memohon bantuan Rizda bagi mengembangkan lagi perniagaannya. Dulu ni susah nak dapat nak renyuh sikitlah. Sekarang ni dengan bantuan Rizda dapat mudah. Lepas tu dapat keluaran santan tu kerisik buat keluar banyak. Orang tempah saya hantar kedai-kedai. Dulu tak boleh hantar macam tu ikut orang mai di rumah. Aku nak santan, ambil buat balik. Sikit-sikit je. Lah ni apa Rizda bagi bantuan, saya boleh buat keluar kata kedai. Orang pun boleh tahu dah. Kata di situ ada santan, di situ ada kerisik. Senang depa telefon je, depa ambil. Sebagai tulang belakang suaminya, Khalipah tetap gigih memenuhi permintaan daripada pelanggan yang tidak pernah putus. Dengan modal daripada pembiayaan di bawah program aktiviti ekonomi tambahan Rizda bagi pembelian mesin-mesin, ia mempercepatkan lagi proses penghasilan santan dan kerisik 3 kali ganda dari sebelum ini. Dengan beban yang semakin kurang hasil bantuan mesin, Khalipah boleh menumpukan lagi kepada penjagaan kualiti santan dan kerisik yang dihasilkannya supaya sentiasa dalam keadaan segar dan elok. Mula-mula kita nak buat kerisik, kita kena jemuk dulu. Jemuk bagi dia kering layak. Bagi dia kering elok tu, bermaknanya masa kita nak goreng tu masa singkat. Kalau oven ni, kita nak kena masuk dalam oven, nak kena kacau, dia merugi masa kita. Satu karan, satu gas. Kalau pakai macam dengan jemuk ikut matahari ni, dia proses dia tu menjimatkan kita lah. Kita boleh buat kerja lain. Kita boleh bisi santan. Kita boleh parut yang lain untuk buat kerisik pula. Kalau macam ni, kita kena sat lagi, kita kena kacau-kacau dia dalam oven kan. Kalau di luar kita jemuk ni, tak kena dah. Kita tak buang lah masa nak kena kacau-kacau dalam oven ni, dia makan masa. Kalau di luar ikut matahari ni, kerisik tu elok. Dia tak masak mengejut, orang kata. Tu sebab tu kerisik tu manis. College Universiti Agrosains Malaysia, UCAM, sebuah institusi pengajian tinggi swasta milik Rizda dan bernaung di bawah College Rizda Sdn Bhd, mula ditubuhkan pada tahun 1999. Dahulunya dikenali sebagai College Rizda, kampus utama yang terletak di Alur Gajah Melaka ini mempunyai keluasan 150 ekar, meliputi zon akademik dan perladangan, bertujuan untuk pembelajaran secara teori dan praktikal. Mempunyai 4 cawangan di seluruh negara, UCAM menawarkan pelbagai program pengajian, pusat latihan dan kursus jangka pendek. Pelajarnya diberi pendedahan secara teori dan praktikal di lapangan dalam aspek pertanian, penternakan, agromakanan dan diversity teknologi.
pihak UKM ni dia membantu pekebun kecil dan anak pekebun kecil. Tapi kita jangan salah maksud bahawa UKM ini bukan terbuka kepada pekebun kecil ataupun luar bandar saja, tapi terbuka kepada semua, tetapi ianya diberikan kelebihan kepada pembangunan modal insan kepada pekebun itu kecil itu sendiri, yang mana pihak kita dan menerusi pihak RISDA menyediakan pelbagai promosi, pelbagai diskaun dan juga biasiswa kepada anak-anak pekebun kecil yang melanjutkan pelajaran di sini. UKM turut berperanan sebagai institusi modal insan Komuniti Pekebun Kecil RISDA dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang menekankan kepada pertanian merupakan pusat kajian dan penyelidikan selain membangunkan projek agro makanan. Berjaya menghasilkan ribuan alumni dan ramai usahawan generasi muda terutama dalam sektor pertanian dan penternakan, UKM utuh memastikan generasi pekebun kecil berpeluang berdaya saing dengan masyarakat di bawah pembangunan modal insan. Bakal Siswazah turut didedahkan dengan arus pertanian masa kini, pertanian secara konvensional dan teknologi pertanian. Kita di sini menekankan teknologi drone dalam penggunaan pertanian sebab sedia maklum bahawa pada hari ini menggunakan tenaga kerja ni amat-amat terhad. Jadinya bila mana kita menggunakan teknologi drone ni, ianya akan mempercepatkan kerja bagi memastikan bahawa kemajuan pertanian kita ni menuju kepada sebuah pertanian yang berteknologi tinggi. Kita akan belajar asas apa itu drone dan teknik-teknik penerbangan dan sebagainya, yang mana ianya adalah amat-amat penting kepada ilmu teknikal pengaplikasian penerbangan drone itu sendiri bagi memastikan modal insan dan pembangunan teknikal yang belajar di UKM ini dapat diterapkan serta dapat digembeling sepenuhnya bagi dimanfaatkan pada masa hadapan. Di sini juga kita aplikasikan tanaman secara integrasi, yang mana sebagai contoh sekiranya pekebun kecil kita menanam getah, yang mana sedia maklum mungkin dalam masa 4 tahun baru dapat hasil, yang kita tanam secara integrasi bersama dengan tanaman serai, yang mana tanaman serai dalam masa 6 bulan terus dapat hasil, dan pelajar-pelajar di sini dapat belajar daripada awal penanaman sehingga pengeluaran hasil, serta kita terapkan nilai-nilai keusahawanan kepada pelajar-pelajar kita bersama dengan staf dan pensyarah-pensyarah yang ada. Satu lagi aspek penting dalam penghasilan kompang selain kualiti kayu ialah jenis kulit yang digunakan sebagai kulit kompang. Kulit kambing menjadi pilihan Ismail bagi mendapatkan keaslian bunyi kompang melalui sifat ketegangan dan ketahanan kulit itu. Secara tidak langsung juga, Ismail memberi pendapatan tambahan kepada peternak kambing dengan membeli kulit kambing yang tidak lagi diperlukan. Bergelar usahawan di bawah bimbingan RISDA memberi banyak kelebihan kepada Ismail. Bantuan yang saya dapat ni kos kewangan. Baru mesin agak mahal. Trenso, macam enjin diesel. Kami dapat kecilkan kos kewangan sebenarnya. Untuk percepatkan kita kerja kan. Bantuan tu yang kita boleh bergerak jauh ke hadapan. Permintaan sekarang melebihi daripada pengeluaran. Jadi setiap hari kami terpaksa buat lebih kurang satu hari 20 hingga 30 biji lah dengan 4 orang pekerja. Memang tak menentangan, tapi oleh kerana minat-minat anak muda ni yang pelapis baru, kami boleh mendidik dia orang lah supaya dapat membuat alat tradisional lah. Selama 32 tahun saya berkhidmat dengan perusahaan industri ni, memang permintaan melebihi daripada pengeluaran. Irama paluan kompang cukup sinonim dengan persembahan di majlis kenduri dan pertandingan seni di negeri Johor. Kompang tradisi Johor dimartabatkan bagi melambangkan seni dan identiti bangsa Johor. Dalam kalangan anak muda di negeri ini, permainan kompang antara aktiviti seni yang sangat digemari. Pembuatan kompang ini dia bukan sahaja kepada pengekalan kepada perusahaan, tetapi kerana dari segi kedalamannya berminat untuk memastikan permainan tradisi ini tidak hilang begitu sahaja. Jadi saya lihat itulah yang ada pada Cik Mail. Kerana sebelum ini Cik Mail juga bermain kompang bersama dengan kami. Tapi mungkin dari masa ke masa tiada lagi pasukannya.
tetapi beliau masih lagi membuat kompang untuk pasaran, dan saya merasakan bahawa Cik Mahir ini bukan kerana dari segi perniagaan saja, tetapi dia ingin memastikan, ingin melihat generasi-generasi seperti saya, seperti anak-anak, terus mengekalkan permainan kompang ini supaya ia tak, seperti mana kata pepatah, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Mengimbau kembali sebelum penubuhan Rizda 50 tahun dahulu. Nasib pekebun kecil tidak terbela dan tidak diuruskan secara eksklusif. Tidak wujud lagi kemudahan, subsidi dan bantuan yang diperolehi penerima manfaat sebagaimana yang dinikmati pekebun kecil generasi sekarang. Mulai daripada tahun lepas kita dah boleh buat, kita dah boleh bagi bantuan permulaan bernilai sehingga maksimum RM10,000. Mana-mana pekebun kecil getah yang tak pernah buat perniagaan pun kita boleh bantu untuk meningkatkan pendapatan mereka lah. Kategori-kategori permohonan ini untuk usahawan kita boleh buat permohonan dari segi peternakan, pertanian, perkhidmatan, makanan, segala kategori yang kita boleh kembangkan untuk mendapat pendapatan. Okey, pada pagi ini saya akan menyampaikan amalan pertanian yang baik untuk JAP 2. Menelusuri prestasi dan kemajuan yang dilaksanakan Rizda, banyak kemudahan dan program yang diwujudkan dan disalurkan kepada pekebun kecil. Perkhidmatan utama Rizda ialah program bantuan tanam semula. Dengan syarat yang lebih fleksibel, bantuan tanam semula turut disertakan dengan program sokongan. Arwan ni dia punya beza dia, warna dia sedikit putih lah. Warna dia cerah sikit. Kita tengok alfa pula. Selain tanaman getah, pelbagai langkah dilakukan Rizda seperti aktiviti keusahawanan dan ekonomi dalam usaha memajukan sektor pekebun kecil dalam keterjaminan pendapatan isi rumah. Saya sebenarnya ingin menggalakkan kepada semua pekebun kecil getah supaya memohon bantuan ini untuk meningkatkan pendapatan ahli keluarga pekebun kecil getah inilah. Cabaran ekonomi sekarang amat tinggi, jadi kita berusaha sebaik mungkinlah untuk membantu pekebun kecil ini mendapatkan pendapatan yang maksimum. Tiada kejayaan tanpa erti kegagalan. Biarpun mendepani pelbagai cabaran, Cik Amah gigih menghadapinya berkat bimbingan dan bantuan daripada Rizda. Kalau ada abang kata usahawan ni, kalau tak ada cabaran tu macam pelik kan. Benda nak berjaya ni biasalah. Kan orang kata nak tambah ternakan pula kan, jadi kawasan. Jadi alhamdulillah lah rezeki kita duduk jauh sikit pada orang. Jadi kita boleh buat ternakan ke dekat-dekat tak berani juga kan. Orang kata cabaran dalam persaingan perniagaan itu biasa. Sebab pertama dalam masa Covid, Allah nak uji kita kan. Tapi alhamdulillah tak jatuh pun. Kita tengok Puan Cik Amah ni, dia seorang yang ingin maju ke hadapan dan tidak malu untuk bertanya. Kami merangsang Puan Cik Amah dan menggalakkan untuk menjalankan aktiviti keusahawanan
dengan kami memberi bantuan aktiviti ekonomi tambahan, dan kami sentiasa memberi khidmat nasihat kepada beliau lah. Apa yang saya nampak daripada tahun 2021 hingga 2023 ini, Puan Cik Amah berkembang maju. Ini adalah satu pencapaian yang baiklah pada Puan Cik Amah, membanggakan pihak kami. Hasil skrap kali ini agak lumayan, bergantung kepada musim tuaian susu getah. Kebiasaannya, Cik Hassan memperoleh hasil getah melebihi 5 tan sebulan yang diperolehi dari kawasan sekitar deponya. Nilai pasaran skrap getah juga ada masa turun naiknya. Namun, ia tidak mengurangkan sedikit pun semangat Cik Hassan dan golongan penoreh getah lain. Pada masa sama, Cik Hassan cuba menjaga kualiti dan grade skrap getah yang ditetapkan dan diterima oleh kilang getah. Usaha dan komitmen inilah yang membuatkan pihak Risda memilih beliau sebagai pengusaha depo pembelian getah. Dia minta persetujuan saya, dia nak buka depo di sini. Boleh tak boleh? Dah dia tanya yang orang lain tak mau. Tak sanggup. Tak apa, saya boleh terima. Lepas tu pegawai dia mai bincang. Dia buat lesen, permohonan lesen dengan LJM dengan duit 10,000 kita beli skrap. Masa tu kita buat hanya bansai saja. Pacak tiang 4 batang, cuma buah tak. Kalau nak buat satu-satu perniagaan tu jangan takut. Kita mula buat berelok. Sebab Risda dia ada banyak dia punya kemudahan dia, pinjaman dia. Dia ada orang kata apa, dia akan tunjuk ajak pada kita. Kita tak tahu nak buat benda tu. Dia akan panggil kita, dia pergi bincang. Okey, dia akan bagi kursus. Cara kursus pemasaran ke, tak kira kursus untuk yang kita nak buat perniagaan tu lah. Dia akan bimbing kita dalam bidang yang kita ceburi itu, ataupun macam saya skrap. Dia akan bimbing, dia akan bagi hantar pergi kursus. Satu-satu orang kata apa bidang ada peceburi itu. Fokus dalam mengangkat industri penghasilan kompang, Ismail melatih dan menggaji anak muda yang dilihat berpotensi membawa alat muzik kompang ke peringkat yang lebih tinggi agar diterima oleh masyarakat. Kini, kompang yang dihasilkan Ismail dipasarkan ke seluruh negara tanpa henti, meyakinkan kompang masih mendapat tempat di hati peminatnya. Kita perlu wujudkan balik industri kebudayaan kita sebenarnya. Penting kebudayaan kesenian kita kan. Khasnya bagi orang Melayu memang tinggal kompang je. Saya rasa saya perlu meneruskan usaha untuk industri ni. Kompang ni sebenarnya macam-macam kita boleh wujudkan, meramaikan, memeriahkan. Jadi itu yang perlu kita nak katakan kepada diri kita, pada keluarga Malaysia semua, bahawa industri kompang ni perlu diadakan semula lah supaya kebudayaan kita tidak ketinggalan dan juga tidak hapuslah semula. Menyoroti perjalanan selama 50 tahun ini, Risda telah menjadi saksi kepada pelbagai kisah kejayaan pekebun kecil getah di bawah bimbingannya yang terus menyinar dan menongkah lebih tinggi. Ia suatu bukti kepada keberkesanannya dalam mengurus dan memajukan masyarakat pekebun kecil getah melalui pelbagai inisiatif dan insentif yang ditawarkan. Atas dasar tanggungjawab dan keprihatinan demi misi dan tujuan memakmurkan insan yang bergelar pekebun kecil.